Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan, apa khabar? So, kalau tengok dekat skrin Bitcoin agak kemerahan di situ. Tapi Ethereum tengah naik dan sekarang ni sebenarnya waktu untuk altcoin semua tengah banyak yang tengah meroket. Banyak yang tengah meroket. Dan yang paling penting, XRP holders memang semua sedang bergembira. Semua sedang bergembira sebab sekarang ni harga XRP dah mencecah $1. Dah lama dia duduk main-main dekat 50 sen. Sekarang dia dah mencecah $1. Almost kenaikan 50%. Sejak bulan lepas dia dah naik banyak lah. So antara faktor dia is of course bila mahkamah meluluskan request daripada pihak XRP untuk bawa masuk juga XRP holders untuk intervene dalam kes tu. Sebanyak kalau tak silap 6,000 XRP holders lah dan mungkin lebih. So untuk intervene sebab apa? Sebab SEC kata XRP ni adalah security sebab ia melibatkan kalau tak ada Ripple, maksudnya coin tu consider worthless dan sebagainya. So XRP community kata tak, community tu sendiri mampu menggerakkan XRP. So this kind of thing bagi bullish effect kepada XRP. Dan XRP juga ada purchase syarikat daripada Malaysia sebenarnya. Syarikat payment Trello kot nama dia. Dia dah beli. So itu melonjakkan lagi lah harga XRP. So sekarang ni keadaan sangat bullish terhadap XRP. Dan kalau tengok kes mahkamah pun mereka macam favor kepada XRP lah. Apapun kita tunggu keputusan final. Adakah XRP menang ke ataupun tiba-tiba SEC boleh menang ke kan? Kita tak tahu. Dia masih 50-50. Tapi buat masa sekarang perjalanan kes tu nampaknya memihak kepada XRP lah. So I think ini pandangan saya lah, most likely dia akan buat settlement out of court ke kan, macam buat dekat EOS. Sebab SEC saya rasa dia tak nak kalah. Malu besar nanti kalau dia kalah kan, sebab dia yang dakwa cakap ni kan. Lala dia kalah. Dia sebenarnya tak adalah impact yang besar sangat terhadap SEC kalau dia orang kalah. Cuma yelah, dia terpaksa macam menanggung malu jugalah kan. So that's the thing about XRP. So siapa yang belum komen like, cepat-cepat komen like, tekan butang subscribe. Sebab hari ini topik utamanya sebenarnya bukan XRP. Topik utama kita adalah cryptocurrency yang berasaskan perniagaan. Sebab dalam video lepas saya dah bagi tahu few narrative, antaranya exchange, smart contract, dan yang ketiga adalah business services. So dalam video ni saya nak cerita sikit tentang business services. Sebab apa? Sebab ada satu tweet yang saya baca memang menguatkan lagi lah naratif ni. Nanti saya tunjuk. So sebelum tu kita tengok market cryptocurrency dekat CoinGecko. Macam mana market kita hari ni? Bitcoin sebenarnya nak kata dia jatuh tak? Saya boleh kata dia retrace sedikit lah. 1.5% tu tak ada hal lah. Tak ada hal. Ethereum 0%. So Ethereum pun maybe tengah retrace sikit. Tapi Alhamdulillah, siapa-siapa yang tengah pening dengan Ethereum ni rasanya dah tak pening dah. Sebab dia dah pergi dekat harga 2000. Dan hopefully dia 2000 ni menjadi satu support line yang kuat untuk Ethereum lah. Hopefully dia tak adalah nak jatuh sampai 1200 macam beberapa minggu lepas kan. So this is something I hope dia akan kekal dekat 2000 lah kalau dia jatuh pun kan. Okay, Binance Coin macam biasa, banyak orang guna Binance sekarang, Binance Smart Chain, so dia pun naik. Inilah XRP dari nombor berapa dari nombor 8 tak silap. Pecut, Cardano, Polkadot, Tether, dia dekat nombor 4. So asalnya XRP duduk di tangga ketiga lah. So persaingan sekarang ni adalah di antara XRP dan juga Binance Coin. So ada dua indikator yang saya pegang lah for XRP. So ramai duk tanya, perlukah mereka hold XRP ke, perlukah mereka menjual? Bagi saya senang je.
saya punya strategi untuk altcoin ni, usually saya akan follow big investor. So antara big investornya is Grayscale lah. So seperti yang difahamkan, Grayscale dia dah dia dah tutup dah trust fund untuk XRP. So sekiranya semua dah settle, kalau Grayscale buka balik, maksudnya more big investor akan invest dekat XRP lah. Sekarang ni kenaikan XRP mostly, saya tak kata purely, mostly due to retail investor. Pelabur-pelabur kecil banyak support XRP, so dia berjaya menaikkan XRP. Tapi for longer run, kita perlukan institution untuk invest dekat XRP jugalah. So XRP, Ripple, company yang ni lah buat XRP ni, mereka terus buat kerja diorang, iaitu secure more partnership, diorang acquire company dan sebagainya. Ripple dia buat kerja dia. So that's another bullish punya part lah. And lagi satu, Coinbase pun dia delist XRP awal tahun ni kan. So dengan Coinbase tak masuk IPO dan sebagainya, kalau dia berjaya releasekan balik, letakkan balik XRP dekat dia punya trading punya platform, itu adalah antara bullish signal yang mana can hold for very long term lah. Sebab kalau kekurangan institution punya adoption, kita takut XRP mungkin akan jatuh lagi. Bukan jatuh teruk lah, dulu dia dekat tempat ketiga kan, then dia akan drop lagi. So buat masa sekarang, memang institution punya adoption tu sangat penting. Itulah yang boleh menyebabkan harga coin tu semakin naik. Kalau just purely on retail, yes, dia still boleh survive dan sebagainya. Tapi untuk dia masuk kepada large cap, jadi market cap $1 trillion ataupun $1 billion tu agak susah lah. So itu on the XRP. So kita tengok siapa yang duduk, siapa profit banyak. Bitcoin Gold. Ini semua ni orang-orang yang tak puas hati dengan Bitcoin dulu kan, diorang buat hard fork, macam Bitcoin ni kan. Bitcoin Gold naik 48%, Helium naik, Qtum cuma saya nak highlight kan, Elrond pun naik juga, alhamdulillah. So Elrond is one of the good project lah. So apa yang Ethereum 2.0 nak buat, Elrond sebenarnya dah ada dah benda tu. So maybe Elrond ni dia kena ada satu topik khas ni untuk Elrond. Tapi berbalik kepada few coins yang saya nak bagi tahu ni. Kalau kita tengok dekat sini, contoh yang Qtum ni kan, kita kena jaga-jaga bila 24 hours volume dia tu lagi tinggi daripada market cap. Sebab apa? Kalau perkara ini berlaku, kemungkinan besar dia drop tu agak tinggi lah. Sebab ini benda yang a bit abnormal, which is trading volume tu lagi tinggi daripada market cap. So usually kalau perkara ni berlaku, dia akan hadapi, bukan crash, dia akan hadapi major correction. So that's why kalau bila you tengok, bila tuan-tuan perempuan tengok 24 hours volume dia lagi tinggi daripada market cap, sabar dulu, jangan masuk. Sebab kalau you masuk, most likely tuan-tuan perempuan dah beli dekat top, and then orang akan jual, dan tuan-tuan perempuan akan hadapi kerugian lah on a short term punya phase. Sama juga Ethereum Classic pun banyak juga. So itu untuk yang biggest gain. Kita tengok siapa yang banyak jatuh. Win Win jatuh banyak. So Win pun sama. Kalau tengok trading volume dia lagi tinggi daripada market cap. So memang kita boleh expect correction lah. Kita boleh expect correction. So ini antara tips yang tuan-tuan perempuan boleh guna. Jangan beli bila 24 hours volume lagi tinggi dari market cap. Dulu saya pernah bagi tahu waktu The Graph kan, dia pergi lepas launch baru dalam few days dia pergi sampai 80 sen. Lepas tu dia buat correction sampai jatuh ke 40 sen for short term. Tapi eventually dia naik balik lah. So that's why kadang-kadang coin tu akan jatuh, dia boleh naik balik. Cuma itulah kita nak elakkan sakit hati kita kan bila tiba-tiba beli dekat top, lepas tu dia jatuh kan. So always wait for support level yang kukuh, so you boleh kita boleh masuk. Okay.
Next is ni apa ni, Pundi X ataupun Pundi X, NPXS lah. Diorang sekarang ni tengah buat token migration. So memang expected lah dia punya apa ni, dia punya trading volume jatuh. Jadi harga dia pun jatuh. Normal. Sebab dekat Binance pun 9 hari bulan 4 ni baru boleh buat conversion. Boleh buat conversion dari NPXX ke Pandix. Nama token baru dia Pandix. So benda ni biasa buat token migration. Even Polkadot pun pernah buat dan sebagainya. So inilah. So dia akan jadi satu nisbah 1000. So untuk setiap 1000 NPXX akan dapat satu Pandi X. So buat masa sekarang normal lah, tak ada trading apa berlaku, harga dia akan jatuh. Tapi once Pandi X dah release balik, orang dah boleh buat trade balik, trading balik, dia akan start naik balik. Dia akan start naik balik. So yang for Pandi X ni tak perlu risau sangat lah. Lepas tu Holo. Okay, lagi satu yang saya nak tekankan adalah ini Tron dan juga BitTorrent. Ramai yang duk tanya, boleh tak nak beli BitTorrent? Boleh tak nak beli BitTorrent? Up to you. So, for me, saya personally, ini pandangan peribadi saya. Pandangan peribadi saya, bukan nasihat kewangan dan sebagainya. Kalau Tron base punya project, saya agak skeptical. Saya tak prefer sangat Tron punya ni. Mostly sebab saya ada isu dengan dia punya founder lah. Sebab dulu founder dia pernah buat kacau dekat Steamy. So since then saya tak berapa minat dengan Tron based project. Tapi this is only my personal punya ni lah. Tuan-tuan, puan-puan, kalau minat Tron apa semua, tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu macam tengok Tron 24 hours volume lagi tinggi dari market cap. BitTorrent pun sama. So bila BitTorrent naik, dia menaikkan juga Tron. So dulu pun sama. Bulan lepas Clever punya ni dia naik. So bulan ni pula BitTorrent naik. So apparently Tron punya ekosistem ni, dia ada je projek-projek yang tiba-tiba naik. Nobody knows kenapa tiba-tiba BitTorrent naik. Memanglah dari sudut penggunaan tu, BitTorrent tu memang ada penggunaan tinggi, tapi tiba-tiba dia melonjak naik tu tak ada siapa yang tahulah. So even saya tengok sekarang pun volume lagi tinggi dari market cap. So hati-hati. Kalau beli sekarang ni, takut apa? Takut bila dia dah less of trading activity, harga dia jatuh, then akan rugilah. So this one hati-hati. Unless kalau tuan-tuan puan-puan memang believe long term, BitTorrent ni boleh go jauh kan. Sebab dia kan under storage punya kategori kan. Dia boleh compete dengan Filecoin kan. So kalau tuan-tuan puan-puan ada belief on that, memang faham dia punya fundamental, tak ada masalah lah, beli. Sebab even kalau jatuh pun tuan-tuan puan-puan akan relax je. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan nak beli purely for trading dan sebagainya, berhati-hati. Unless tuan-tuan puan-puan dah beli minggu lepas ke 2 minggu lepas ke, memang profit lah kan. Tapi jangan beli waktu orang tengah FOMO. Okay, so that's the ni lah on the cryptocurrency punya market. So lepas ni kita kena tengok Bitcoin. Okay, so Bitcoin ni kalau kita tengok di sini on a weekly punya time frame. Weekly punya time frame, okay, kita just recap balik lah. Since Oktober benda ni start, sekarang dah April. So lebih kurang 7 bulan 7 bulan ni memang kau-kau lah. Dia naik dari 11k, sekarang ni dah pergi sampai 60k. So kalau kita tengok all this while, dia duduk main-main dekat sini sampai Disember. Lepas tu dia dah break dah yang resistance yang line kuning ni. Dia dah break dan sekarang ni dia tengah main-main dekat resistance level dia yang baru ni lah, which is parallel punya parallel punya line ni. Yang saya draw yang putih ni. Putih ni adalah dia punya new resistance lah. New resistance, dan setakat ni dia tak ada lagi break yang putih ni. Dia memang perfectly duduk main-main dekat kita draw sikit lah. Dia memang perfectly duduk main-main dekat putih ni. So hopefully dia akan kekalkan dia punya momentum dekat sini. Kalau pergi naik lagi atas pun Alhamdulillah. Okay, so far kita nampak jugalah ada berlaku correction. Correction which is bulan Januari hari tu ada correction, bulan February ada correction. February punya correction ni agak besar.
Dan March ada berlaku correction, tapi ramai anggap correction besar. Sebenarnya correction dia tidaklah begitu ketara. So even kalau saya tengok dia punya apa ni, shape dia ni, okey. So kalau tengok dia memang macam ni, baru boleh tukar warna. Okey, hijau. Dia memang macam ni. Lepas tu dia pergi sini, dia buat correction sampai yang biru ni, dia naik atas dan dia buat correction sikit lah. Dia tak turun sampai 45k. Dia tak turun. So dia punya correction ni makin lama makin sedikit. So which is very good lah. Very good bagi saya. So sekarang ni apa yang kita nak tengok adalah kita buka on a daily chart. Okay, so for daily chart, nampaknya Bitcoin dalam fasa correction. So apa yang saya perasan adalah kalau tengok bull run yang lepas, okay. So ini dulu dia pernah naik dekat sampai 19k. Sejak daripada tu Bitcoin banyak berada di tahap 10,000. Dia memang pernah turun sampai 3,000, tapi mostly dia banyak main-main dekat 10,000. Sebab waktu dia jatuh pun 10,000 adalah satu 6,000 lah dia punya support level. Tapi memang dia pernah berada di 10,000, dan lepas 2019 pun dia banyak main-main dekat 10,000 sebelum dia naik. So 10,000 ni adalah satu price level waktu bulan yang lepas lah. Dia banyak main dekat sana. So sekarang ni apa yang saya nampak adalah ni baru permulaan lah. Tapi banyak saya nampak Bitcoin duduk main-main dekat 50,000. Dia duduk banyak sentuh 50,000 sebab dia lama duduk dekat 50,000 ni. Sebab dulu pun okey, yang dekat 40,000 ni pun sekejap je dia duduk. Sekali, dua kali je. Even dekat yang 50,000 dan ke atas ni yang memang lama dia duduk, dari Februari sampailah sekarang. So most likely kalau dia jatuh dan sebagainya, contohlah dia pergi sampai 100,000 lebih kan, lepas tu bear market dia jatuh, andaikan dia jatuh balik, kemungkinan dia akan banyak main-main dekat 50,000. Dia akan banyak stay dekat this level lah. So sekarang ni on the time frame yang kita tengok, daily time frame ni, kita nampak dia dah buat dia punya inverse head and shoulders, which is bullish signal. Tetapi saya nampak dia tak push. Dia tak push terus. Dia tengah buat dia tengah moving sideways. Cuma saya nampak yang line kuning ni ibaratnya dia punya support lah, dia punya support. So I do expect somewhere around this week ataupun next week dia kena buat satu lagi parabolic move ke atas. Sebab kalau dia go sideways lama sangat pun probably dia boleh jatuh. Sebab dia dalam mode nak cuba break resistance level ni. Dia kena break resistance level. Kalau dia lama dekat sini, probably dia akan jatuh kalau dia pergi dekat, dia dah sentuh yang line kuning ni. Sebab line kuning macam kita nampak sebelum ni, dia adalah support level dekat sini, and lagi satu dekat sini kan. So every time dia touch line kuning, dia akan naik ke atas. Ini berdasarkan pergerakan Bitcoin setakat ni lah. So kita tunggu, kita tengok balik bolehkah bila pergi dekat line 13 April ni dia naik, ataupun sebelum tu. So sekarang ni adalah waktu untuk prepare untuk dia naik ke atas lah. So pada pandangan saya, kalau saya nak masuk, then this would be something yang saya akan consider untuk masuk lah, kalau saya nak buat pembelian. So kalau kita tengok dekat Fibonacci retracement, so let's say ni yang last 61k ni kan. So kalau kita ambil dekat sini, paling bawah itu dia pergi 42k kan. So dia bermain-main dekat 0.786 punya paras ni, which is 57,000. Dia banyak main-main dekat 57,000.
So dia kena break balik lah yang 61,000, then kita boleh expect dia boleh pergi sampai 70k. So dia kena buat lagi satu movement dia lah. So far kalau dia turun pun dia tak adalah turun sampai 54k, dia banyak main dekat 57k. So 0.78 ni lah indicator dekat FIB retracement. So ini antara benda yang tuan-tuan puan-puan boleh consider. So apa ni, terpulang, ada yang nak beli, ada yang mungkin nak hold, ada yang nak jual, nak ambil profit pun tak ada masalah. Cuma saya nampak indication dia nak naik ke atas tu sangat-sangat tinggi, sebab dia punya support kat bawah ni makin lama makin kuat. So it's just matter of time untuk dia naik ke atas. Tapi ada yang tanya, boleh tak dia turun? Boleh. Nothing is certain dekat cryptocurrency ni, tuan-tuan puan-puan. Dia boleh jatuh juga, tiba-tiba tengok jatuh balik, pergi dekat 52k. Boleh jadi. Tapi pada pandangan dan juga harapan saya adalah by few days ni, dalam 4-5 hari ni, dia boleh buat satu move upward lah. Okay, so itu untuk Bitcoin. Dan Ethereum, Ethereum perform lagi bagus setakat bulan ni. Setakat baru seminggu April ni, Ethereum perform very good. So sebab apa? Sebab ramai yang duduk panik dengan Ethereum, especially pada akhir bulan March kan. Ramai yang panik, bila lah nak naik kan. So ada yang kata better jual Ethereum lah, Cardano nak take over, nak bunuh Ethereum dan sebagainya kan. Pada pandangan saya, konsep nak bunuh Ethereum ni dah habis dah. Naratif tu dah lepas. Sekarang ni more on siapa boleh tolong untuk improvekan Ethereum, ataupun siapa boleh bekerjasama dengan Ethereum. So apa yang saya nampak dekat sini adalah on a weekly chart, agak bullish sebab dia bentuk pattern W. Dia ni W, ataupun orang kata double bottom. So double bottom is a bullish punya signal lah. So on a weekly chart memang nampak sangat-sangat bullish untuk Ethereum, dan hopefully by akhir bulan ni dia boleh cecah 2,500 lah. 2,500 at least 2,500. Kalau dia boleh pergi lagi tinggi 3,000 pun alhamdulillah. Okay, so dengan Ethereum pun bulan ni mungkin aktif nak buat development dan sebagainya. So hopefully perkara itu dapat membantu untuk menaikkan lagi harga Ethereum. Okay, so far based on yang chart ni, kita nampak Ethereum 2 kali dah dia buat inverse head and shoulders. Satu waktu awal bulan March dia naik, lepas tu pada akhir bulan March. Akhir bulan Februari dengan akhir bulan March. Tu pattern dia. Setiap kali akhir bulan tiba-tiba dia shoot naik. Cuma kali ni dia lagi tinggi dan dia dapat break dia punya all time high dia yang lepas lah. Dulu kan video lepas saya kata hopefully dia pergi dekat green zone. Dia hanya pergi sekejap, lepas tu dia naik. Dia naik, cuma bila dia naik mendadak, dia buat correction mendadak juga. Dia buat correction mendadak tapi dia naik balik. So ini pattern 3 green candlestick ni adalah pattern yang bullish lah. So hopefully dia pergi macam ni, dia go sideways dan dia naik balik. So Ethereum buat masa sekarang keadaan nampak sangat bullish for Ethereum. So hopefully dia akan buat dia punya movement lah. Tengok, kalau kita tengok dekat 4 hour chart ni pun kita nampak pattern ni, nampak ni. Di pattern W ni, pattern W double bottom. Pattern W double bottom. So and then kalau kita buka Fibonacci retracement pun, last dia naik ni 21,000 yang paling tinggi ni. Yang paling bawah ni dekat mana ni, 1,500 kan. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, Ethereum duduk main-main dekat sini. Dia punya support level ni adalah dekat 0.78 ni, which is 2011, which is 2000 lah. Buat masa sekarang ni nampak 2000 sebagai satu support level yang kukuh. And hopefully dia dah buat pattern macam bentuk W. Hopefully dia naik. Sebab sekarang dari sudut indikator dekat technical analysis memang nampak Ethereum
bullish dan akan buat kenaikan lah. Okay, so dengan kenaikan Ethereum ni, kita kena tengok satu lagi perkara, dominasi Ethereum terhadap Bitcoin. So kalau kita tengok video yang dulu-dulu saya ada tunjukkan, ini adalah Livermore punya model, di mana kita boleh guna ni untuk tengok Bitcoin Bitcoin punya dominance dan Ethereum punya dominance lah. So memang cantik pergerakan dia. Nampak dia pergi 5, dia naik 6, ni dia pergi dekat 7 ni, dia tak turun lagi, dia buat kenaikan. So siapa yang bersabar waktu bulan lepas ni, alhamdulillah, you guys are rewarded lah. You guys are rewarded sebab rugi kalau jual waktu dekat sini kan. So sekarang ni apa yang kita nak tahu ada ialah dia boleh tak dia pergi sampai sini. So kalau dia pergi sampai sini, maksudnya harga Ethereum akan naik lebih tinggi lah. So last time dia dominan adalah yang nampak ni bulan September 2020. Ini adalah waktu DeFi lah. Waktu DeFi dia memang perform. And then waktu bulan Januari pun dia naik dengan mendadak. So April dan juga Mei ni harap-harap dia boleh pergi dekat sinilah 0.05 per BTC. Sekarang ni 0.03 per BTC. Hopefully dia naik lagi sampai sini dan mungkin dia boleh break lagi atas ke kan, wallahualam. Tapi dari sudut comparison Ethereum towards BTC, Ethereum menampakkan dominasi dia lah, semakin dominan. So ini adalah dia punya resistance dekat 0.035. Dia dah break dia punya resistance dekat sini. Sebab apa saya kata yang ni resistance? Tuan-tuan pun boleh tengok sini, nampak tak? Ni dia punya peak, ni dia punya peak, ni dia punya peak. Dekat 3 level ni, peak ni berlaku sejak November dan dia dah nak kata break penuh tak, tapi dia tengah challenge lah. So kalau harga dia naik lagi, insyaAllah dia boleh break lagi. So the next resistance level untuk Ethereum adalah kalau dia break to outside adalah dekat sini. Nampak tak? Sini ada, sini pun ada, dan sini, sini. So harga sekitar 0.039 on the next resistance level lah. On the next resistance level. Ni 0.037 sikit je lagi. So kalau Ethereum naik ni, dia boleh break yang macam yang August punya period tu, dia boleh break, and hopefully dia challenge dekat 0.39, dia pergi 0.04 per BTC. Masuk. Kalau dia pergi ni, then dia boleh challenge dekat sini dah yang 0.05. Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh monitor juga pergerakan Ethereum terhadap BTC. Nampak agak dominan dan agak bullish juga dekat sini. Okay, so itu adalah for Ethereum. So sekarang ni kita nak bincang sedikit lah tentang few altcoins yang kita nak tengok. So sekarang ni waktu bull run ni, usually lah sesiapa pun boleh predict, harga coin ni akan naik, sebab ni waktu bull run asal kripto je naik, cuma bagi pandangan saya, instead of fokus kepada coin, saya lagi suka fokus kepada narrative ataupun kategori. So macam bulan lepas, waktu sedikit bearish untuk Bitcoin, jadi banyak kepada entertainment dan juga NFT lah. Tapi untuk bulan ni agak serius sebab Coinbase dan sebagainya. So itu yang saya bagi tahu dalam video lepas lah, pasal exchange based crypto, and then smart contract based crypto, and also business. So macam smart contract dengan exchange based ni, rasanya tuan-tuan pun banyak dah power dah, ramai dah tahu dah. Cuma ada satu kategori yang bagi saya ramai overlook, tapi potensi dia sangat-sangat besar. Itu adalah kategori business. Dan apa yang menyebabkan saya tertarik adalah Shopify CEO ask crypto community about how to integrate DeFi. So Shopify punya CEO ni, nama dia apa Toby, macam mana nak sebut, Toby Lutke ke Toby Lutke ke, saya pun tak tahu macam mana nak pronounce nama dia.
Tapi inilah Toby dia kata, hey DeFi Twitter, what are the commerce related opportunities that you are most excited about? What role do you want Shopify to play? So Shopify ni adalah e-commerce platform yang terkemuka lah, yang terkenal di dunia. So bila founder dia tweet something like this, memang dia nak venture dalam crypto lah, using Shopify. Cuma dia punya target yang dia nak masuk ni adalah dekat DeFi. Dia tak kata hey crypto Twitter ke Bitcoin ke, tak. Dia nampak DeFi. Cuma macam mana dia nak masuk tu, itu dia kena buat dia punya research lah kan. Cuma ada yang bangkitkan juga macam dekat sini kan, Tom Kineshanko dia kata, I love Shopify but it feels kind of wrong a centralized company to touch decentralized DeFi. Please think about the wonders and equality bla 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 kan. So dia kata Shopify ni adalah centralized company, so kenapa nak masuk dalam DeFi kan. So tapi itulah dia kata Shopify ni dia buat sebelum zaman kripto lagi kan, tapi dia nak try masuk. Actually bagus juga dia nak explore, sebab decentralized is something yang kalau big companies, orang-orang besar pun mula fikir decentralization, itu adalah satu benda yang positif. Sebab dia mungkin boleh buat any tweak dekat dia punya business model ke dan sebagainya. So bila saya nampak Shopify punya CEO tweet something like this, so apa yang boleh kita expect adalah business related punya project most likely akan start to naik. Ni Twitter dia tweet baru ni. Sebab saya memang expect maybe business services akan naik, cuma saya tak expect akan ada big consider e-commerce punya influencer lah kan, tiba-tiba tweet April 3 baru beberapa hari lepas kan. So this kind of tweet akan menyebabkan apa, any cryptocurrency yang related to business ataupun e-commerce, dia akan meroket. So dalam video ni saya nak highlightkan dalam 5 cryptocurrency project dalam lingkungan business services dan juga e-commerce lah. Tetapi saya hanya akan touch sedikit saja for each, sebab masa tidak mengizinkan. Contoh yang pertama yang saya nak bagi tahu adalah ini, tuan-tuan puan-puan memang ramai tahu, VeChain. VeChain ni adalah top 20 cryptocurrency buat masa sekarang. Kalau nak cerita VeChain je, saya rasa memang habis nanti setengah jam nanti nak cerita pasal VeChain, sebab macam Theta, dia kena ada satu video khas for the VeChain. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu adalah dari sudut konsep, VeChain ni mereka menawarkan blockchain as a service lah, blockchain as a service kepada syarikat-syarikat besar. Itu adalah konsep VeChain. Dan juga VeChain punya market dia adalah for the supply chain punya market. So supply chain punya market ni memang besar, dia adalah trillion dollar industry, dan dia ada banyak syarikat-syarikat besar lah dekat industri tu. So bila kita cerita tentang supply chain dan juga IT, mostly yang tengah dominate adalah SAP dan juga IBM. IBM dia ada supply chain management solution dan sebagainya. So VeChain ni mereka tengah compete dengan, kalau ambil centralized entity adalah IBM dan juga macam SAP lah. Okay, tapi dari sudut cryptocurrency punya project, actually ramai yang dulu pernah datang on the basis like VeChain. Macam dia kata, okay, kita boleh track barang ni asli ke atau tak asli. So dia kata bila ada QR code, kita boleh scan, kita boleh verify produk ni datang dari mana dan sebagainya. Sebenarnya solution ni memang dah difikirkan lama dah. Even bulan yang lepas pun banyak projek-projek yang bawa naratif macam tu, naratif supply chain. Tetapi bila waktu bearish season tu, banyak yang dah mati. Tetapi VeChain adalah antara yang survive dan mereka dapat increase partnership as years goes on. So di situ kita nampak bahawa VeChain dia mampu survive. So that's why bagi saya ini adalah satu perkara yang sangat penting lah, sangat penting. Sebab
waktu bull run, waktu fasa bull run, senang je buat projek. You buat projek, kita memang akan untung. So tuan-tuan pun kena faham, waktu bull run buat any project related to cryptocurrency memang akan nampak, oh ni boleh pergi jauh, ini boleh pergi jauh dan sebagainya. Tetapi waktu bearish season to start, kita akan nampak siapa yang hidup, siapa yang mati. So VeChain adalah antara projek yang hidup waktu bearish season dan dia sentiasa upgrade dia punya partnership dan juga solution. So kita just run through dia punya website je lah. So kita tak payah pergi detail sebab white paper dia detail. Tuan-tuan puan-puan boleh klik white paper ni. Tuan-tuan puan-puan boleh baca sendirilah. White paper dia sangat-sangat detail and sangat holistic. Cuma apa yang saya nak highlight adalah VeChain ni dia guna dia punya own blockchain lah. Nama dia VeChain Tor. Kenapa Tor saya tak tahu, tapi banyak dia punya term-term yang VeChain guna ni adalah term-term Tor lah. Apa ni yang dia ada hammer apa, Molnir hammer apa entah kan. Semua term-term pasal Tor ni VeChain pakai. Saya tak tahu kenapa, mungkin dia peminat Tor ke dan sebagainya. So kalau cryptocurrency ni adalah Avengers, VeChain adalah Tor lah. Itu yang saya faham. Okay, so dia ada dia punya apps ataupun dApps, decentralized apps. So macam Ethereum dia ada dia punya dApps kan. So sama juga dengan VeChain. Dia ada few dApps actually. Cuma all these dApps usually related dengan business services dan sebagainya lah. Cuma dApp dia tak adalah se-advance macam Ethereum. Ni semua adalah dApp yang tuan-tuan puan-puan boleh explore. Tapi based on apa yang saya nampak, dia belum lagi power lagi lah, belum power lagi. Semua dalam peringkat development, semua tengah fine tune dan sebagainya. Okay, so itu yang VeChain offer. And then okay, ini mostly on dia punya dApp lah. And then VeChain ada dia punya wallet dia. Tuan-tuan puan-puan boleh try download dekat iOS ataupun Android. So yang dia punya dApp tu akan nampak juga dekat your phone, mobile wallet. Then dia ada desktop application browser sync. And dia ada ni VeChain Explorer ni kalau nak tengok dia punya blockchain lah. Okay, so VeChain ni dia pentingkan transaction. Sebab bila kita masuk dalam supply chain, mungkin tuan-tuan puan-puan ada yang lebih pakar dalam supply chain lah kan. Saya tengok based on apa yang VeChain offer. So transaction dia mungkin berbeza-beza. Kita sebagai consumer transaction pakai cash kan. Tapi kalau kita pergi big companies dan sebagainya, dia ada banyak method pembayaran. Invoice lah, LO lah, PO lah dan sebagainya. So each transaction ni VeChain dia dapat buat meta transaction ni, maksudnya dia dapat buat dia memperkecilkan lagi transaction. Dia boleh buat detail dia. So all this ni dia cerita lah, dia punya transaction ni dia boleh control. And then dia boleh buat multi party payment. In terms of fee pun dia boleh kurangkan lagi dia punya fees. Ini apa yang dia claim And then dia boleh buat multitask transaction. So let's say payment orang nak buat, tak nak bayar sikit-sikit, dia nak buat bayar secara bulk ataupun dia nak buat batch payment pun dia boleh buat. Okay, so this is on the transaction part yang memang dia offer, which is blockchain lain tak ada. In terms of meta transaction features ni memang VeChain yang ada, dan benda ni sesuai untuk business untuk gunalah. Okay, and then the next is in terms of diorang punya blockchain, dia punya konsep dia atau consensus dia guna proof of authority. Bitcoin dia guna proof of work. Ini guna proof of authority. Okay, so dia adalah masternode operator. Sama juga macam Theta, ada node operator kan. Theta dia ada guardian node lah, edge node. So VeChain dia ada dia punya authority masternode. Lepas tu dia ada nama dia, economic masternode, X economic masternode. Dia ada few ni lah. Tapi in general nama dia adalah proof of authority. So dekat proof of authority, beza dia adalah dia tak menggunakan macam hardware yang besar macam Bitcoin, mining rig yang besar macam Bitcoin untuk buat mining dan sebagainya. Dia more on staking lah, staking pakai dia punya token kan, VET token. Cuma yang beza dia adalah, kenapa dia kata proof of authority, dia kena verify dulu siapa yang nak jadi masternode operator dekat VeChain.
VeChain punya foundation akan buat tapisan. Dia akan verify. Satu, kelayakan pertama kena ada minimum holdings of VeChain token lah. Dan kelayakan kedua, mereka akan verify orang ni betul ke, boleh ke orang ni jadi masternode kan. Yang buat verify ni bukan seorang, tetapi foundation lah. Dia ada community foundation dia, mereka akan verify orang ni layak tak untuk jadi masternode operator. So ini yang mereka panggil proof of authority. Dan saya difahamkan proof of authority sekarang ni level 1.0. Diorang tengah upgradekan proof of authority kepada level 2.0. Dan sekarang ni dia di peringkat testnet. So kalau proof of authority 2.0 dah masuk mainnet, harga dia kemungkinan besar akan naik lagi. So itu on the dia punya blockchain punya part lah. So bila dia buat 2.0 nanti, dia akan jadi lagi smooth. Okay, so itu beza proof of authority dengan proof of work. Ni nampak dia punya authority masternode ni ada dari bahagian akademik, ada daripada enterprise, ada daripada developer, ada daripada community, ada daripada business dan technical partner. So dia mix few of this category untuk membentuk community masternode dia lah. So that kalau dia ambil satu jenis orang je, so mungkin mereka ada kepentingan mereka sendiri. So that's why dia buat mix. Okay, itu on the master of authority. Next is okay, dari sudut dia punya governance ni macam biasalah. Dia bukan single entity, dia ada dia punya committee. Orang panggil community elected steering committee. Diorang yang akan buat decision making, macam mana nak run project VeChain, macam mana nak scale up dan sebagainya lah. Itu on the governance. So dari sudut tokenomics ataupun economic model, dia ada dua jenis token. Satu VET, satu VTHO ataupun VITO kot. VITO dia punya nama. VET ni dia more on governance punya part lah. So orang boleh gunakan VET ni untuk buat staking, untuk support network dan sebagainya. Dan VTHO ni ataupun VITO ni, dia macam untuk buat transaction. Macam Ethereum kan dia guna gas kan, sama. VET dia guna VET guna VITO. Itu je konsep dia. So VTHO ni function dia ni ibarat gas fee dekat Ethereum. So that's why dia kata 70% of VTHO paid in each transaction is destroyed and the rest is awarded to authority masternode operator. So dia ada macam elemen token burn lah. Elemen token burn di mana setiap kali transaction benda tu akan destroy. Itu jugalah ETH 2.0 nak buat. Okay, so that is on the dia punya tokenomics lah. So terpulang lah tuan-tuan puan-puan, nak beli VET ke nak beli VTHO. Sama juga dengan Theta dulu kan, dia ada Theta, dia ada T-Fuel. So kebanyakan smart contract yang baru ni, mereka cuba buat dua jenis tokenomics. Satu adalah main tokenomics, satu adalah macam untuk buat transaction dan sebagainya. So kenapa benda tu berlaku? Sebab untuk mengurangkan fees lah. Macam contoh Ethereum kan, untuk buat staking pun Ethereum, untuk bayar gas fee pun guna Ethereum. So that's why harga Ethereum tu jadi makin mahal, nak buat transaction makin mahal. Tapi kalau buat dua token system ni, macam Theta ke, macam VeChain ke, so harga VeChain tu penggunaan VeChain tu dapat diminimumkan. Jadi harga dia tak adalah tinggi sangat nak bayar pakai VET token kan, sebab dah ada VTHO token. Okay, itu dia punya tokenomics. And then dia adalah dia punya grant. Yang paling bagusnya VeChain ni dari sudut partnership, dia macam Ripple punya kekuatan partnership sama juga dengan VeChain. Dia antara company besar yang dia partner adalah macam PwC, and then BMW. So ini antara company-company besar yang mereka partner lah. Okay, so kalau tengok dia punya steering community pun mostly orang-orang yang ini academician. Margaret ni academician, ini orang lama dalam supply chain. So tuan-tuan puan-puan boleh tengok sendiri. Cuma yang saya nak highlight adalah founder dia. So Sunny Lu ni dia pernah bersama syarikat Louis Vuitton China. So dia tahulah pasal fake produk ke original produk ke, dia ada kepakaran. So memang orang yang tepat lah dalam VeChain.
And yang Jezang ni dia pernah bersama dengan PwC. Dia pernah bersama dengan PwC dan juga Deloitte lah, somewhat C-level. So dia tahu macam mana enterprise function. So that's why gabungan dua orang ni make sense. Satu, dia power bahagian supply chain, bahagian nak tahu produk tu fake ke ataupun tak. Yang seorang lagi dia faham in terms of big corporation punya business operation dan sebagainya lah. So both of them are co-founders actually. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok lah, korek LinkedIn profile diorang semua. And then dia pun advisor dia pun bukan calang-calang orang. Ada dari PwC, Longhash. Ini ada yang daripada former member of House of ada ahli parlimen Jepun pun ada juga. Deloitte. So big four company macam contoh Deloitte, PwC, lagi dua ni KPMG and also Ernst & Young. So daripada empat ni, dua ada dekat diorang punya advisory punya system. So usually company-company besar memang akan gunakan consultation from this top 4 company lah. So dua daripada tu ada dekat diorang punya syarikat. So in terms of team pun memang sangat-sangat kuat. That's why dia boleh survive and dia boleh dapatkan banyak fundings dan juga sebagainya. So that is on the VChain. So yang penting yang tuan-tuan pun kena ingat macam mana apa yang VChain nak cuba offer adalah dia nak cuba digitize the whole supply chain. So tak kira lah makanan ke, produk ke kan, macam handbag kan, handbag fake dengan handbag ori. Macam mana nak tahu? Dia gunakan QR code. Dekat QR code nanti user boleh scan tahu okey apakah kandungan barang ni atau dia punya supply chain. Dia dah berapa banyak layer dah, berapa banyak ni dia pergi dari kilang, dia pergi distributor, semua tu kan. Semua tu kita boleh tahu. Dan yang paling penting, ini personally lah bagi saya, macam kita tengok kan produk-produk halal. Produk-produk halal ni sebenarnya penting adanya teknologi macam ni. Gabungkan blockchain, gabungkan AI dan juga IoT. Apa yang VChain offer ni lah. So that contoh kita dapat daging frozen. Kalau orang tu kita kenal tak apalah kan. Kita tahu ni kawan kita buat halal. Tapi kadang-kadang ada daging frozen kita tak tahu dari mana kan. Kita tahu okay, itu adalah dari company. Kita tak kenal owner company dan sebagainya, and kita tak tahu dari start ayam tu kena sembelih sampailah jadi makanan kan. Kita tak tahu dia punya ni. So that's why dekat setiap supply chain tu ada loophole, ada kartel masuk, tiba-tiba dia letak daging yang tak halal dan juga sebagainya. So kalau buat sistem macam VChain ni, everything is in the blockchain. Siapa kartel semua tak boleh nak masuk. Sebab everything is recorded. Setiap kali dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, benda tu akan di-verify dalam blockchain. So dari sudut halalan toiban pun benda ni boleh sangat membantu. Okay, so that is on the VChain. Next token yang sedang tengah naik ni, ramai tengah duk cerita adalah shopping.io ataupun SPI. Nama token dia SPI. Shopping.io ni nak ceritanya senang je. Dia ibarat dropshipping berasaskan cryptocurrency. So kalau macam kat Malaysia, dropshipping yang bagi saya antara yang famous adalah macam Kumoten lah. Kumoten dia link with Lazada, Shopee dan sebagainya. So siapa nak buat dropship boleh access terus kepada platform Kumoten tanpa pergi ke Shopee ataupun Lazada lah. So sama juga shopping.io. So shopping.io dia integrate dengan siapa? Amazon, Walmart, eBay, dan saya difahamkan dia nak AliExpress. Dia nak partnership dengan AliExpress lah. So user tak perlulah nak masuk Amazon atau eBay. Diorang boleh terus masuk dekat shopping.io punya platform, and nak buat pembelian ke apa ke, dia boleh buat lah as long as dia hold token. So dia ada few perks and juga benefit lah kalau hold token SPI ni. Nampak dia bagi discount lah, dia bagi 5% discount, and then free shipping. So dia ada few benefit lah yang diorang offer. Then dia ada pro account, business account. So ni tuan-tuan puan-puan boleh access lah.
Cuma yang saya tak berapa nak gemar ni adalah bila dia buat pricing and plan ni, only dekat bahagian pro ni dia kata minimum requirement of 1000 SPI. Tetapi dekat bahagian advanced dynamic, dia tak bagi tahu the amount of SPI. Dia nak orang hold according to the 3000 USD, 6000 USD. So saya tak pasti kalau let's say harga SPI tu turun, adakah kena top up balik just nak bagi requirement 3000 USD, 6000 USD. Itu saya tak berapa nak gemar lah. Sebab bagi saya is better to do yang ni dia kata 1000 SPI. So ni letaklah 250 ke 500 SPI ke kan. So that tak kisahlah dia naik turun as long token holder tu dapat benefit. So itu antara benda yang agak saya tak berapa nak gemar dekat shopping.io. And another thing is ni lah nak purchase online semua ni mudah. So siapa yang aktif ataupun tuan-tuan puan-puan yang buat dropshipping, boleh try explore shopping.io lah. Cuma dia tak integrate dengan ni lah, Lazada, Shopee, dia tak masuk lagi. Mostly dia fokus dekat US and dia nak buat dekat AliExpress. Lepas tu free shipping ni saya tak tahulah. Kalau dari Amazon nak hantar Malaysia, saya rasa mesti dia ada charges, dia tak boleh bagi free. Mungkin within US tu boleh dapat lah free shipping, So bersabarlah. Selalunya projek kripto ni dia akan start dekat US, dia akan cuba ambil market US. Bila dah besar baru datang kat Malaysia. Kalau datang kat Asia pun dia akan pergi, kalau tak Singapore, dia pergi Indonesia. Malaysia usually memang akan ditinggalkan. So itu nasib kita lah. Okay. So why become token holder? Okay, ini benefit dia. Cuma yang saya ada beberapa red flag. Saya nak bagi tahu awal-awal. Memang harga dia tengah naik dan sebagainya, memang nampak promising. Cuma ada beberapa benda yang saya macam agak was-was. Yang pertama adalah team dia. Bila saya klik orang-orang dekat team ni, macam tak betul. Macam seolah-olah betul ke diorang ni dengan shopping.io. Macam yang CEO ni kan, Arbel Arif. Dia bukan Arif ni, ni nama Israel CEO dia ni is Israeli lah, Israeli. So bila saya tengok dia punya profile pun tak cerita banyak pasal shopping.io. Macam kebanyakannya senyap. Macam ni pun dia kata US Security Council, tapi tak ada apa-apa shopping.io dekat dia punya LinkedIn. So dari sudut team ni agak red flag lah. Agak red flag bagi saya. Sebab tak nampak diorang punya komitmen dekat diorang punya LinkedIn. So this is something saya akan berjaga-jaga lah. Sebab another thing, shopping.io ni ditubuhkan pada tahun 2020, waktu bulan tengah start. Dia belum rasa fasa bearish lagi. So ini yang pertama. And yang kedua adalah saya tak dapat nak jumpa GitHub dia. So kalau macam VeChain apa semua tu, dia ada GitHub whereby kita boleh tengok dia orang punya development, kita boleh tengok code. Kalau tak dapat tengok code pun tak apa, at least kita nak tengok ada tak development yang berlaku dari sudut projek. For shopping.io, dia tak ada GitHub. Saya cuba search, saya tak jumpa. Tak pastilah, mungkin saya yang tak nampak atau dia mungkin ada kan. Tapi so far saya tak nampak GitHub dia. So itu saya akan hati-hati. So for shopping.io, kalau tanya saya adakah this is worth to hold long term, mungkin for during bullish season apa ni okey lagi. Tapi for bearish saya akan hati-hati. Sebab ada few red flag dekat shopping.io lah. Ramai yang tengah pump shopping.io, tapi ini antara perkara yang saya nak highlightkan dekat tuan-tuan puan-puan. So tuan-tuan puan-puan aware lah for shopping.io. Okay, itu for the shopping.io. Next kita nak cerita adalah dah nak sejam dah ni. Okay, Utrust. Mungkin dah kena laju sikit. Okay, Utrust ni dia senang konsep dia adalah buat payment menggunakan cryptocurrency, and diorang boleh buat settlement kepada merchant gunakan duit fiat lah. So Utrust dia ada that particular solution.
Dan dia boleh integrate dengan e-commerce business. So kalau merchant-merchant yang ada e-commerce nak integrate, dia boleh buat API integration. Dia ada dia punya code dia lah, boleh buat boleh buat API integration. And dia juga akan bagi dashboard untuk menguruskan barangan-barangan. Merchant-merchant akan dapat dashboard untuk dia tengok lah, sama lah macam Lazada, Shopee akan ada dashboard kan. So Utrust pun bagi juga. So ini dia bukan macam shopping.io, ini memang payment untuk e-commerce punya business. Saya nampak more on e-commerce lah for this one. So dia ada dia punya wallet. And Utrust ni pun dah lama dah. Kalau tak silap saya dah 3 tahun dan dia dah melalui fasa bearish, and sekarang ni dia tengah naik lah. So apa yang mereka claim adalah so ini antara companies yang mereka dah partners. Dia ada few companies lah, Travala.com. Mungkin company yang tak begitu besar, tapi dia ada businesses yang dah guna dia. So that is on Utrust. And then dia macam tengok sini, yang pentingnya adalah dia boleh accept payment dalam bentuk Ethereum dan sebagainya, and dia akan settlekan dalam bentuk contoh euro. Fees dia dalam 1% lah. So kalau tengok sini, kenapa pakai Utrust, so fees dia charge 1%. Kalau actually dekat Malaysia pun ada je, yang e-wallet ada je charge 1% dan sebagainya. Cuma saya tak pasti dekat luar negara mungkin lagi tinggi. So dia bagi tahu kalau traditional payment fees dia lagi tinggi, mungkin macam bank 3 to 11%. And then kalau digital payment e-wallet which is 3%. Tapi mereka punya fees adalah rendah, 1%. And then dia ada fraud management system. So e-wallet pun sama, dia akan ada fraud management system. So dia orang ada. And then in terms of transaction, dia kata dia punya transaction tu laju lah. So kalau traditional payment, yalah dia agak slow. Digital payment pun macam biasa. So dia kata dia punya transaction tu agak laju. So this one is something yang sedang naik. Utrust sedang naik. And ini antara solution ni adalah untuk SME lah, small and medium enterprise. Itu yang saya nampak. Okay. Diorang can work with any wallet, Binance, Uphold. So kalau ada yang dapat duit banyak dekat Brave token, boleh try lah. Kan Brave token bila kita claim masuk Uphold kan. So maybe boleh try kalau ada yang berminat. Apa lagi tak banyak pun dekat dia punya ni. Dia punya team. So ini team dia bagi saya tak adalah power sangat, tapi dia tak ada red flag. Maksudnya memang orang-orang yang dia list ni semua orang-orang yang betul. So dia dah start sejak 2017 lagi. Kalau tengok dari 2017 lagi. So dia dah survive. Okay. So dia memang perjalanan dia macam startup lah, macam startup. Okay. So ni dia ada dia punya CEO. So all these people memang orang-orang yang memang kalau tengok dekat LinkedIn pun memang dia dah lama dah cerita pasal Utrust. Pasal Utrust semua ni lah. Yang penting CEO pun nampak very dia macam ada bagi speaker, dia adalah speaker dekat TEDx dan sebagainya lah. So Utrust is something bagi saya dia tak ada macam big red flag. Dia tak ada any big red flag. So Utrust is something kita boleh consider jugalah. Okay. So tuan-tuan puan-puan boleh check Utrust for yourself. So bezanya adalah ini more on e-commerce payment gateway lah. E-commerce payment gateway. Next is PandiX. PandiX memang dia punya main core adalah POS system. POS dia adalah dia pakai POS yang kecil tu, macam device yang kita boleh bawa ke mana tu kan. Dia buat POS yang kecil tu. Ada tak gambar dia? So yalah payment, so boleh buat payment pakai cryptocurrency, and retail businesses boleh terima payment pakai diorang punya POS. So Pandix ni dia banyak merchant dia banyak dekat Brazil, Singapore, Nigeria, Thailand pun ada. Kalau tengok map, Malaysia tak ada. Malaysia tak ada. So kalau tuan-tuan puan-puan nak try kan, then bolehlah approach Pandix ni. So ni dia punya POS punya ni device ni. Ni POS device dia.
So inilah boleh buat payment semua. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok yang macam dekat Speedmart tu kan, yang warna oren kan, lebih kurang macam tu lah. Cuma diorang punya POS system ni boleh terima cryptocurrency. Tu yang membezakan diorang punya POS system dengan yang lain lah. Dan lagi satu, dia ada juga kad. Kad ni yang saya berminat ni sebenarnya. Dia ada kad, nama dia XPass. So kad ni boleh guna untuk buat pembayaran. So kad ni dia akan attach dengan X wallet. Dia macam e-wallet dia. Kita boleh attachkan kad dengan X wallet. And then kalau kita nak buat payment dan sebagainya, pakailah Pandix punya kad ni untuk melakukan pembayaran. So user dia ada kad, merchant dia ada yang POS system, boleh buat pembayaran. So ini pun antara benda yang bagi saya agak menarik lah for Pandix. So dia kata lebih kurang 30 negara dah ada Pandix lah, dah pakai Pandix. So kalau nak order, kalau ada tuan-tuan puan-puan nak try buat ni, boleh lah. Malaysia dah ada kan? Alhamdulillah. Saya ingatkan Malaysia tak ada. Okay, maafkan saya. Rupanya Malaysia ada. Last saya check, Malaysia macam tak ada, tapi dah ada. Tak boleh klik saya tak tahu macam mana nak tahu ada tak company Malaysia yang pakai Pandix ni. Tapi tengok dekat sini macam ada. Dulu macam saya check macam tak ada. Dia ada Thailand, Singapore. Tapi alhamdulillah lah Malaysia dah ada. Ini pun benda yang sangat positif. Cuma tengok, as the 7-Eleven of digital currencies, Pandix enable consumer to buy and use digital currencies anytime, anywhere. So nak beli barang apa semua, just boleh pakai currency Pandix. Tak ada apa kot nak tunjuk. Ni dia punya POS system lah. Mudah. Tak ada yang besar-besar macam tu, nak set up semua tu tak perlu. So dia support lah Bitcoin, Ethereum, Pandix, XCM, stablecoin pun rasanya dia akan support juga. So dia ada few lah, macam dia ada loyalty, membership management system. So yang ni dari sudut usage ni bergantung pada tuan-tuan puan-puan lah nak guna atau tak. Cuma apa yang saya nak highlight, ini antara projek-projek cryptocurrency yang based on business yang berkemungkinan boleh naik as the adoption naik. Mana dia punya team? Ini pun team dia pun boleh tahan juga ni. Partnership. Ini antara partnership. Dia banyak partnership dengan Access Singapore, Hong Kong, Fintech Indonesia. Dia pandai. Dia main Singapore, Indonesia, Malaysia belum lagi. InsyaAllah, hopefully dia ada dekat Malaysia jugalah partnership. Payment dia ada few distributor. So dia dah ada few companies. Dia dah ada dia punya own ekosistem dia. So tunggu masa untuk dia berkembang dan berkembang. So sekarang pun dia tengah buat token migration dan sebagainya. Hopefully dia akan jadi lagi besar lah. Ni store, Expo Store, boleh tengok ke? Shop.pandix. Saya minat yang XPass card ni. So kalau ada merchant dah start guna ni, bolehlah pakai kad ni untuk buat pembayaran. Jadi tak perlu tukar kepada fiat. Everything bayar pakai crypto. Dia tak ada kot. Mungkin nanti dia akan list down kot. Boleh mana kedai-kedai yang gunakan Pandix. Team. Ni Zack Chia. So kalau tengok team pun, dia punya founder pun adalah former W3C chair of HTML5 interest group. So HTML5 is one of the coding language. So dia adalah antara orang besar dekat tu lah. So dia memang dah lama dah dalam bidang teknologi dan juga mobile gaming. And then yang ni Pete Huang, dia adalah entrepreneur yang pernah jual company macam Groupon. So memang dia pun scene dia lebih kepada startup. Macam Utrust kan, dia lebih kepada startup punya base. Even partnership pun nampak dia punya operation dia lebih kepada startup. Macam VeChain dia dah enterprise level. So Pandix dia macam Utrust jugalah.
Ni nanti tuan-tuan boleh tengok lah diorang punya background. Tapi saya nampak background diorang ni banyak daripada Singapore dan juga Indonesia. Diorang punya market macam banyak Singapore dan juga Indonesia. So kita faham sebab Indonesia banyak merchant dan sebagainya, so market dia tinggi lah. Okay, so itu yang keempat. Dan last kali, ini one of my favourite sekarang ni. One of my favourite, very undervalued, tak ramai yang cerita. Nama dia adalah Origin Protocol. So Origin Protocol ni pula, apa yang mereka nak offer adalah, sekarang ni memang buka website dia NFT. Everyone nak ride on NFT punya ni kan, hype. Tetapi dari sudut fundamental, ini adalah antara projek yang sangat bagus. Sebab apa? Mereka cuba nak decentralizekan sharing economy. So sharing economy ni, kalau tuan-tuan nak tahu, macam Grab, macam Airbnb, semua tu adalah sharing economy. Dia macam peer to peer ekosistem lah. So let's say macam Airbnb, saya ada apartment, saya boleh rentkan dekat orang untuk sehari 2 hari kan. So dia tak perlu pergi hotel dan sebagainya. So dia adalah sharing economy. So mereka nak decentralizekan sharing economy. Sebab apa? Sebab dia kata usually, macam contoh Grab. Kalau Grab, dia akan monopoli eventually. Mula-mula yes, benda tu benda baru, tetapi bila ramai dah pakai, so sharing economy platform tu usually dia akan monopoli lah, dia akan jadi king. So siapa-siapa platform yang sama macam tu nak naik, dia agak susah. So apa yang mereka nak buat adalah diorang nak decentralizekan. Dia nak bagi satu blockchain punya platform di mana mana-mana orang nak build sharing economy punya app ataupun website ke atau solution, boleh build on Origin Protocol. So itu yang saya minat dengan Origin Protocol. And dia juga boleh support macam e-commerce punya store lah. Dia buka dia punya D-Shop. D-Shop, kalau nak jual barang apa semua tu, tuan-tuan puan-puan boleh set up shop sendiri. Itu yang ni. So kalau tengok dia punya team, our team is led by serial entrepreneurs, a founder of PayPal, early employees at YouTube, and engineering manager at Google and Dropbox. Ini team dia power. Compare to Utrust, PandiX ke, even Shopping.io, team Origin Protocol ni sangat-sangat power. That's why saya agak confident for Origin Protocol. Antara benda yang saya minat adalah team dia agak power. Saya tak tahu kenapa dia orang bergambar dekat pantai. Selalunya orang bergambar dekat background yang canggih kan. Ini dia orang ambil gambar dekat pantai. Tapi nak ceritanya, dia orang tengok Pantera, ini semua pre-angel, ni semua adalah VC yang besar ni backing dia orang ni. Okay. Tengok diorang ada few partners, short term rental space macam Trips Community. So kalau tuan-tuan tengok Trips Community, dia macam Airbnb tapi dia build atas Origin Protocol lah. So dia tengah dapatkan few more companies untuk bina atas Origin Protocol. And then Origin Marketplace feature in Samsung Blockchain Store. So dia ada partnership dengan Samsung. So far dari sudut sharing economy platform, saya nampak Trips Community sahaja yang ada. So dia dah ada dia punya platform. Cuma dia tunggu few more companies untuk datang and build on their platform lah. So dia mungkin akan ambil masa. Tapi saya nampak potensi dia ni sangat-sangat tinggi. Okay. So nampak ni YouTube founder Steven Chen ni, which is penasihat kepada Theta, pun terlibat dalam projek ni. Dia juga adalah penasihat untuk Origin Investor lah. So memang kita nampak Theta naik, so Steve Chen ada dekat sini, so dia akan naik jugalah. Itu saya punya expectation. So secara overall ni, Origin Protocol is actually nak buat decentralized sharing economy, macam Airbnb apa semua boleh buat kat sini. So sekarang ni diorang fokus on NFT. Nampak? Ini diorang punya solution layer. So atas ni adalah diorang punya application layer, then developer boleh buat development tools. Lepas tu dia ada open source protocol, di mana dekat open source protocol ni diorang boleh keluarkan Origin tokens.
Then next, ini adalah dia punya dekat protokol ni lah yang mana diorang boleh bina diorang punya solution. So apa yang saya nampak sekarang di shop ni sebenarnya dia baru lagi dia buat di shop, and banyak lagi enhancement yang dia kena buat. Kalau tengok nak compare di shop dengan Lazada ke Shopee ke, banyak lagi improvement yang di shop kena buat. Tetapi ini adalah first mover advantage lah. Siapa masuk dulu, then eventually kalau diorang dah scale up nanti, then your business pun akan scale up jugalah. Kalau let's say orang nak bayar pakai crypto, nak bayar pakai origin token, then boleh lah. So online stores created with D-Shop, Brave, Kyber Network, Solana, ni semua banyak company blockchain yang buat online store. Sebab online store ni usually macam Lazada ke Shopee ke, diorang memang dah lama dah buat benda ni. So for origin protocol untuk come something like that, dia akan ambil masa. Tetapi kita, yalah, maybe kita tak tahu dalam masa 2-3 tahun nanti, maybe dia dah ada satu solution yang lengkap for dia punya D-Shop, then waktu tu bagus lah. So diorang ada diorang punya own stable coin. So kalau nak buat pembayaran apa semua senang pakai stable coin, nama dia OUSD. And then dia ada app dia lah, tuan-tuan boleh try download Origin Marketplace. Dia ada peer to peer marketplace. Okay, so itu adalah for Origin ni. So dekat ni pun dia ada GitHub. Dia ada GitHub dia. Lepas tu white paper tuan-tuan boleh baca lah, developers dia. And then yang kita nak tengok ni sebenarnya team ni yang penting. Antara benda yang penting kan, kita nak tahu bila kita invest ni siapa orang yang ni. So macam Matthew Liu ni, dia adalah antara early employee dekat YouTube. Dekat YouTube. So dia adalah founder dia, and dia punya engineer pun adalah engineer first employee at YouTube juga. So orang-orang lama dekat YouTube ni, diorang buat produk Origin Protocol mostly lah yang saya nampak. Tapi dia campur, ada dari Google, dari Dropbox. So dari sudut team ni, team dia adalah team yang power. So ni adalah dia punya advisor. So macam Steve Chen ni untuk untuk Theta dia adalah advisor, tapi untuk project Origin Protocol dia adalah investor. So dia punya stake dekat Origin Protocol ni agak tinggi lah, sebab dia lah, tengok investor dia memang banyak. Tak dan saya nak cover dia punya investor ni. Tapi individual investor yang kita nak tengok ni Reddit punya founder invest dekat projek ni. Lepas tu adalah yang lain ni semua saya tak berapa kenal. Steve Chen, nampak, founder YouTube, founder Reddit, both of them adalah investor dekat projek Origin Protocol. So that's why bagi saya dalam 5-5 ni yang saya bagi tahu, Origin Protocol is the most undervalued lah. Origin Protocol is the most undervalued. Okay, so that is the topic yang saya nak cerita pada hari ni. So ada dalam, actually banyak lagi business services based project. So yang 5 ni yang saya nak highlight, sebab 5 ni saya nampak one is macam VeChain, dia adalah top. Dia memang large cap punya project, and dia dah lama dah. And then macam Utrust, Shopee, Shopping.io, and also PandiX ni dia lebih kepada SME punya business. Saya nampak dia lebih kepada SME punya business. And sekarang mungkin yelah, kita nampak retail investor dah datang, institution dah datang. Kemungkinan SME business pun ramai yang duduk tanya-tanya saya juga pasal cryptocurrency. So saya do expect SME business pun, these are the project yang mungkin boleh consider. Okay, dan yang terakhir tu ni lah Origin Protocol, which is memang dia punya game dia adalah more on peer-to-peer marketplace ataupun sharing ekonomi ke kan. So itu adalah dia punya niche. So setiap 5-5 ni ada niche yang masing-masing. So tuan-tuan puan-puan boleh tengok niche mana yang tuan-tuan puan-puan suka, and tuan-tuan puan-puan boleh explore. Kalau ada lagi any business related project apa semua, tuan-tuan boleh komen dekat YouTube. Kita tengok sama-sama. Sebab banyak actually. Cuma yang 5 ni yang saya sempat nak cover dalam video ni lah. Okay, so itu saja yang saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan.
So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, dan teruskan komen dekat video saya yang sebelum ni untuk melayakkan tuan-tuan puan-puan menang Legend Nano S. Dan insyaAllah saya akan jumpa di video yang akan datang bersama, dan nama saya Ashraf. Assalamualaikum dan salam kripto.